TV KPM. Senangnya dalam hati kalau ada pokok kaktus. Sangat tajam tapi cantik. Yang ini pun saya nak spray. Man, buat apa tu? Saya tengah siram pokok kaktus ni, cikgu. Oh, Mas, salah Mas. Jangan nanti dulu. Yang ni betul, Akmal, spray. Yang tu pun boleh. Yang ni jangan. Ini karya cikgu ni. Ini karya cikgu. Ini kan pokok kaktus, cikgu. Itulah. Cuba tengok betul-betul. Cuba pegang. Tajam tak? Jangan. Saya pegang, cikgu. Pegang. Alah. Lembut kan? Tak apa-apa lah, cikgu. Kejap. Cikgu ni siapa ya? Oh, lupa nak perkenalkan diri. Okey, cikgu adalah cikgu. Kalau tahu siapa cikgu ni, jom kita tengok siapa cikgu dalam profil guru hari ini. Wah, ini cikgu buat Ya, tak tajam pun. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke tahap 2 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid ni semua? Sihat? Alhamdulillah. Saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang menegur saya tadi. Inilah dia, Encik Syukri ataupun Cikgu Syukri. Wah, Encik Syukri. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Kau sihat Alhamdulillah, sentiasa orang kata bertenaga apabila saya berjumpa dengan Cikgu Syukri ni. Itulah, cikgu pun jadi bertenaga. Lain macam ni bila jumpa dengan Akmal ni. Semangat tu. Alhamdulillah. Cikgu Syukri nak tahu tak, kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Nur Ilda. Assalamualaikum Cikgu Ilda. Baiklah, beliaulah yang akan menemani kita sebagai jurubahasa isyarat sepanjang segmen ini, Cikgu. Ya, betul. Ini Cikgu, saya pasti ramai murid-murid tertanya-tanya. Apa kaitannya gimmick tadi dengan video tadi dengan apa yang kita nak belajar kali ini di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, Cikgu? Okey, tapi sebelum tu Akmal, izinkan cikgu perkenalkan diri cikgu dululah. Ya. Seperti biasa kan, untuk murid-murid yang belum mengenali Cikgu Syuk. Okey, nama saya Muhammad Syukri bin Hassan, berasal daripada Jingka, Pahang. Dan kini mengajar di SK Felda Bukit Damai, Lancang Temerloh, Pahang. Ya, terbaiklah cikgu. Okey Akmal. Okey. Berdasarkan apa yang Akmal tanya tadi, apa yang kita nak belajar hari ini ialah kita nak menghasilkan lukisan, kolaj dan juga montaj. Okey, 3 teknik kita gabung, kita nak menghasilkan kaktus khatulistiwa tajuknya. Ui, cikgu, macam susah je cikgu. Nampak macam susah, sebenarnya tak adalah susah sangat, ni senang je. Sesuai boleh, cikgu, untuk murid-murid di sekolah. Terutama anak-anak tahun 6. Yes, terbaiklah cikgu. Maksudnya saya lah jadi anak murid cikgu kali ni. Ya, betul. Tak ada, tidak lain tidak bukanlah Akmal lah. Murid cikgu yang disayangi, dikasihi. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Syukri. Silakan cikgu. Okey, kita mula dengan slide. Baik. Daripada slide, tajuk kita ialah kaktus khatulistiwa daripada unit 3 ilusi dan realiti. Okey. Kita teruskan. Baik. Okey, boleh cikgu. Daripada bidang kita adalah bidang menggambar, standard kandungan 2.1 kemahiran seni visual. Okey, sebab kita nak gabungkan 3 teknik tadi yang saya dah sebut.
Kemudian standard pembelajaran kita meneroka media berpandukan bahasa seni visual. Baik. 2.1.1. Kemudian 2.1.2 mengaplikasikan bahasa seni visual melalui lakaran berdasarkan jenis dan fungsi yang kita nak hasilkan tu nanti. Ada contoh kat sini ya. Ini contoh dia karya yang kita nak menghasilkan. Okey, kemudian 2.1.3 mengeksplorasi media dan teknik gabungan antara bidang untuk penghasilan karya atau produk akhir. Itulah tadi produknya, lukisan dan kolaj serta montaj. Okey, itu dia. Kemudian cikgu nak teruskan juga satu lagi sedikit penerangan lah. Okey. Kita tengok kat situ cikgu dah masukkan dia punya makna lah. Secara tak langsung kita fokus kita kepada 3 teknik tadi. Yang pertama lukisan. Okey, lukisan ditarifkan sebagai penghasilan imej 2 dimensi menggunakan media kering dengan aplikasi pelbagai teknik seperti contengan. Biasa conteng-conteng tak? Oh, saya kaki conteng. Kalau kita tengok anak-anak kecil kan, biasa conteng guna apa? Guna pen ke, guna pensel ke. Kemudian lorekan, titik-titik, gurisan dan sebagainya. Okey. Kemudian kolaj. Okey, kolaj pula ialah karya teknik tampalan media secara bertindih. Contoh karya, kita boleh tengok kat depan tu ada kolaj. Cikgu bawa. Yang tu kolaj. Ya, yang mana yang buah manggis tu ke? Bukan, manggis tu lukisan. Oh, yang sebelahnya tu ke? Sebelah tu kat bawah tu. Itu kolaj. Dia teknik tampal-tampal, bertindih. Kemudian montaj, proses memotong dan menampal gambar mengikut komposisi secara tindanan mengikut tema. Okey, contoh karya dia kat sini. Macam ni. Cikgu, tunjuk dekat ni murid-murid dekat rumah tu. Ini yang katakan bertema tadi. Temanya perayaan. Okey, perayaan tak kisahlah sama ada nak Aidilfitri ke, Aidiladha ke, Kongsi Pak Cai ke, Hari Puan Bali ke, itu tema dia. Jadi gambar-gambar tu dikumpulkan, kemudian disusun mengikut tema tadi lah, ikut komposisi dia. Inilah dipanggil montaj. Montaj. Ya, betul. Okey. Baik, cikgu. Dan sebenarnya kan apa orang kata kelebihan lah kalau kita belajar perkara-perkara ataupun kemahiran yang menghasilkan montaj maupun kolaj ni, cikgu? Terutama yang paling popular lukisan lah sebenarnya. Dalam bidang seni, lukisan yang paling popular dan juga catan. Okey, apa yang kita dapat sebenarnya boleh menambah pendapatan kita tahu. Kalau kita mahir dalam bidang lukisan, catatan, kolaj, montaj dan sebagainya. Okey, bila kita hasilkan karya-karya seni ini kita boleh jual. Betul, cikgu. Dan saya pastikan kita nak tukar stigma masyarakat yang mana kalau menjadi seorang pelukis ataupun orang kata artis lah kan. Dia punya pendapatan tu sebenarnya cukup lumayan. Cukup lumayan, betul. Dengan karya begini kita boleh jual sebenarnya. Yang ini sebenarnya saya pasti kalau murid lihat pun apa yang berada di tangan cikgu mungkin cikgu boleh tunjuk lagi sekali. Ini merupakan satu karya yang ini murid tahap 2 kan? Ya, murid tahap 2 yang buat. Nampak tak? Dan sebenarnya cikgu mungkin cikgu boleh beritahu jugalah dekat murid-murid semua kan yang hari ini kan kita nak belajar mengenai kaktus Khatulistiwa. Ya, betul. Sebut pasal kaktus ni kadang-kadang ramai keliru cikgu. Kat mana tempat paling banyak pokok kaktus ni kita boleh dapat maupun kita nak beli, cikgu? Okey, kalau kita tengok di Malaysia lah skop kita di Malaysia ni tempat paling popular di Cameron Highland. Dia kan tempat sejuk betul? Ya. Tapi kaktus ni dia ada tumbuhan yang lasak tau. Betul. Jadi kita tanam di mana-mana pun boleh sebenarnya. Ya, nak jaga pun senang. Nak jaga pun senang, tak perlu siram banyak kali. Sebab dia antara tumbuhan yang berbahaya juga. Tapi dia lasak. Contoh macam kat depan ni lah. Yang tinggi ni. Tengok duri-duri dia tu. Jadi itulah yang kita akan belajar kali ini mengenai kaktus Khatulistiwa. Khatulistiwa. Baik, cikgu syukur kita berhenti rehat dulu. Boleh. Kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali dalam tahap 2. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Syukri. Cikgu, untuk kali ini kita nak belajar apa pula, cikgu? Okey, sebelum kita menjalankan aktiviti, eloklah cikgu perkenalkan dulu bahasa seni visual. Oh, yo. Okey, jom kita tengok slide yang cikgu sediakan. Okey, mari kita.
Alright, Okey, ini dia. Kita nak fokus kepada 4 bahasa seni visual. Baik. Okey, jalinan, warna, harmoni dan juga bentuk. Okey. Untuk pengetahuan Akmal, bahasa seni visual ni ada 13. Dipecahkan kepada 2 lah. Unsur seni dan prinsip rekaan. Cikgu tak nak cerita yang tu, yang lebih-lebih tu. Yang lagi cikgu nak tu. fokus pada kita punya karya kita dan juga bahasa seni visual yang kita nak belajar hari ini. Silakan. Okey, yang pertama, jalinan. Kita tengok. Jalinan ialah kesan permukaan sesuatu objek, sama ada objek alam atau objek buatan manusia. Okey, Akmal. Jalinan paling senang dekat cap jari kita ni. Cuba tengok. Okey, itu jalinan yang paling senang kita nak tengoklah. Ada jalinan, kesan jalinan. Kemudian warna warna boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu warna asas, warna sekunder dan juga warna tertier. Okey, cikgu bagi penerangan sikit tentang warna. Okey, warna asas ada 3, Kemal. Iaitu merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Okey, manakala warna sekunder adalah campuran warna asas tadi. Seperti hijau. Yes, pandai betul. Hebat lagi? Biru. Biru salah. Biru, hijau. Hijau. Lepas tu ada warna jingga. Ya, betul. Ada warna merah jambu. Maksud saya purple. Purple pula, ungu. Ungu, betul. Lepas tu ada, banyaklah cikgu. Dia 3 saja. 3 je. 3 saja. Tertier cikgu. Tertier tu adalah campuran warna pertama dengan warna kedua. Kalau kuning tu dia akan jadi kuning kehijauan. Kalau biru, biru muda. Dia campur. Warna pertama kita campur dengan warna kedua. Itu jadi tertier. 1 campur 2 jadi 3. Mudah kan? Cikgu, ni matematik ke seni visual? Kita EMK, elemen merentas kurikulum. Kita gabungkan. Kita belajar sains ada, kita belajar matematik pun ada. Bahasa pun ada. Baik, okey, seterusnya cikgu. Itu seronok belajar seni sebenarnya, Mas. Betul. Kalau dalam kelas cikgu dekat di sekolah, cikgu siap buka muzik lagi. Bagi dia dengar lagu sambil-sambil buat aktiviti. Cikgu nak muzik ke? Tak apa. Okey. Lain kali. Okey, kita pergi pada bahasa seni visual yang ketiga, harmoni. Hasil ulangan unsur seni yang sesuai dan seimbang menimbulkan kesan aman dan damai. Kalau Akmal tengok catatan dekat sebelah Akmal tu. Okey, penggunaan warna sejuk. Okey, nampak damai, nampak tenang. Betul. Ataupun lukisan di catatan di sebelah saya ni pun boleh. Pun sana ada juga. Penggunaan warna-warna sejuk. Biru, hijau dan purple. Sedikit digabungkan dengan warna panas. Warna panas, merah, kuning dan jingga. Okey. Kemudian kita pergi pada satu lagi, bahasa seni visual bentuk. Mempunyai jisim, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Baik. Sama ada berbentuk konkret dan berbentuk ataupun bentuk ilusi. Bentuk. Kalau yang konkret macam ni lah. Kita boleh pegang, kita boleh rasa. Kalau ilusi, macam pokok tu. Kita tak boleh nak pegang. Tak boleh pegang. Kalau pegang pun kita pegang kanvas sebenarnya. Ya, betul. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, ini tajuk kita karakter khatulistiwa. Okey, ini proses. Cara bagaimana kita nak menghasilkan kita punya karya pada hari ini. Kalau kita tengok langkah demi langkah tu, yang pertama kita potong gambar pasu. Angkat ke mana? Tengok. Okey, gambar pasu daripada bahan bercetak. Okey, kemudian langkah kedua kita potong kertas warna. Langkah ketiga kita potong gambar-gambar ni. Okey, daripada bahan bercetak ni kita nak cantum nanti kita buat collage dan juga montaj. Kemudian langkah keempat kita gunakan kain felt. Yang ni kain felt. Okey, untuk kita buat cactus lah. Dan yang kelima tu kita buat lukisan. Lukisan ni menarik. Kita akan gunakan pensel dan juga pensel warna. Maksudnya kita gabungkan semua lah, cikgu? Kita gabungkan lukisan, semua. Sempat tak sempat tak tahulah. Collage kan? Dan akhirnya akan jadi seperti ini, betul? Ya, betul. Okey, baiklah. Okey. Sekarang kita tengok pada media, alat dan bahan. Selain daripada bahan-bahan yang cikgu tunjukkan tadi, Kemal, bahan bercetak yang kita ada ni, kemudian kain felt, kita ada kertas warna, kemudian kita perlukan gam untuk menampal. Okey, gam ada 2, satu gam glue stick yang biasa tu dan satu gam kuat. Ni gam kuat ni. Ni besar ni. Kenapa saya tak ada, cikgu? Ada, tapi kecil je. Okey, kemudian satu lagi gunting lah. Gunting. Kita galakkan anak-anak di rumah, murid-murid di rumah gunakan gunting. Baik. Jangan guna pisau. Boleh guna pisau tapi dia agak berbahaya. Betul. Okey. Seterusnya, Akmal, kita nak buat apa? Kita nak buat lah, cikgu. Ya, betul. Kita nak buat aktiviti, memotong, menampal dan menyusun gambar-gambar. Okey, jom kita. Baik, langkah pertama, cikgu. Ya, sekejap cikgu tukar slide dulu. Okey, terima kasih tu. Belum habis lagi. Tunggu. Okey, tengok pada proses kita. Okey, Akmal ambil gambar pasu yang pertama. Baik. Ambil gunting. Potong dulu. Potong, cikgu. Potong. Ikut sedap berasa. Ya. Cikgu, sebenarnya ini tak kisahkan kita nak buat saiz dia besar ke, saiz yang sederhana ke? Sebaik-baiknya janganlah besar sangat. Sebab nanti kalau besar,
banyak pula kerjanya. Okey. Macam cikgu ni, cikgu ukur lebih kurang kecil sedikit daripada kertas A4 tu. Okey. Sebenarnya lagi kecil, lagi cantik sebenarnya. Oh, okey. Baik, cikgu. Dan sebenarnya kan, cikgu, sambil-sambil kita buat ni kan, apa unsur seni yang orang kata paling jelas, cikgu, yang kita dapat lihat dalam karya lukisan tumbuhan tu, cikgu? Contoh macam karya catatan dekat sebelah tu lah. Okey, kalau kita tengok situ, yang paling jelas adanya ruang ilusi. Nampak tak? Ada ruang ilusi, ada garisan kat situ. Okey, ada garisan melengkung, ada garisan lurus. Okey. Nampaknya saya dah siap potong dulu, cikgu. Cikgu dah sampai mana dah? Sabar, belum lagi. Laju betul anak murid cikgu ni. Bukan apa, sebab mungkin saya memilih pasu yang agak saiznya comel, cikgu. Sebab dia kalau besar cikgu pun... Cikgu ni dia lain macam sikit. Okey, siap juga. Okey, siap juga. Okey, langkah seterusnya, kita tampallah pada kertas lukisan. Okey, kita dah siap potong macam ni mengikut saiz tersebut. Cikgu tunjuk cikgu punya pasu macam mana? Ni. Itu dia. Cikgu punya pasu yang itu. Okey, dan sekarang ni kita akan tampalkan dekat kita punya kertas. Kertas lukisan. Sapu gam. Baik. Ini pakai gam mana satu, cikgu? Pakai yang gam kertas tu. Gam kertas ya. Yang biasa tu. Okey, jadi gam dan gam. Sekarang saya faham kenapa banyak cikgu betul cakap. dia punya gam. Okey, tampal saja macam tu. Okey, kat bawah. Okey, dah dapat. Mudah je. Okey, sekarang kita dah ada dia punya tapak lah kita kata, bahagian bawah. Untuk kita letakkan kaktus. Oh my. Tu marah ke apa tu? Bukan, saya nak lekatkan, cikgu. Oh, semangat. Itu semangat namanya. Okey, Kemal. Lepas tu? Langkah seterusnya kita nak menghasilkan kaktus 3D tadi. Macam mana? Tu kalau cuba Kemal tengok dekat sana tu. Mana? Langkah kerja nombor 2, 02 tu. Okey. Yang tengah tu. Okey, ini kertas warna. Okey. Kita kena buat teknik lipat dan gunting. Okey, kalau di sekolah tu cikgu kata, okey murid-murid, tengok cikgu buat, ikut. Kita buat sama-sama. Ataupun tengok cikgu buat dulu, nanti kamu ikut. Okey, kertas warna ni lipat sikitlah macam tu. Kita lipat sikit. Lipat sikit je, cikgu. Sikit je, jangan banyak sangat. Okey. Kemudian kita ambil pensel. Baik. Okey, Kemal. Agak-agak je, tak apa. Tarik je macam ni ke sini. Macam tu. Macam mana, cikgu? Tengok. Takkan tu pun nak tiru. Betul lah, dah cikgu. Siap? Dah siap. Okey, dia tak saya tunjuk contoh, cikgu. Okey, cikgu tolong buatkan satu. Lipatkan dan buat satu garisan seperti ini. Nampak tak? Kita lipatkan kan, dah lipat. Lepas tu kita buat satu garisan seperti ini. Okey, ini dinamakan teknik lipat dan gunting. Dah lipat. Sekarang ambil gunting, gunting saja. Gunting saja. Ini kalau nak minta cikgu buatkan juga, Allah. Malu, cikgu. Tak apa. Kita akan dapat macam ni. Okey, kita buka dia jadi gini. Nampak? Dia jadi macam daun, cikgu. Ya, macam daun. Kita ulanglah langkah sama untuk kita hasilkan lebih banyak. Ni nak buat berapa banyak ni, cikgu? Sekurang-kurangnya 5. 5 Okey. Cuba. Baik. Ulang lagi. Cikgu, sambil-sambil kita buat, sambil kita potong ni, cikgu kan. Nak tanya jugalah, selain pada orang kata gambar tumbuhan kan. Sebenarnya, cikgu, apa gambar lain yang kita boleh gunakan juga untuk hasilkan karya montaj ni, cikgu? Okey, sebenarnya kita boleh hasilkan menggunakan gambar orang. Boleh? Boleh. Macam kita ambil gambar-gambar sukan, ahli-ahli sukan, kita gabungkan. Sukan bola sepak, badminton, takraw dan sebagainya. Okey. Ataupun kita boleh juga gunakan gambar-gambar kenderaan. Kenderaan kan banyak. Betul. Kita boleh gunakan kereta, kapal terbang, boleh kereta juga. api, boleh. Ataupun kita boleh tukar gambar haiwan. Okey. So maksudnya kalau kita nak buat orang kata montaj ni, dia memang tak kisahlah nak buat tumbuh-tumbuhan pun boleh, nak buat kenderaan pun boleh. Dia tak, orang kata dia bukanlah tak macam semestinya tumbuhan saja. Benda lain pun boleh. Banyak lagi sebenarnya. Okey, baik, cikgu. Okey, cikgu dah sampai mana dah tu, cikgu? Okey, sebenarnya cikgu ada bawa daripada rumah ni. Yang cikgu dah siapkan untuk Akmal. Ini dia. Cikgu, lain kali cakap lawa-lawa cikgu. Tak apa. Tapi yang cikgu nak buat juga. Okey. Jadi, saya tunjuk kat mereka, boleh ke, cikgu? Boleh. Inilah hasil dia. Cikgu, kalau dia tak mengikut saiz yang sama, tak apa? Kena saiz yang sama? Kena ikut saiz yang sama. Kena ikut saiz yang sama? Ya. Ini dah macam... Kalau silap, tak apa. Kita buat semula. Tak ada masalah. Sebab tu cikgu dah sediakan yang ni.
untuk Akmal. Okey. Jadi cikgu tadi dah ambil kan. Cikgu sudah ada 3, 4. Ni 4 cikgu, saya bagi satu. Okey, 5. Okey. Maksudnya Saiz ngam tak? Saiz dia? Okey, besar. Tak apa. Kalau besar pun tak ada masalah, Akmal. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Okey. Cikgu, maksudnya dekat sini salah satu tips dia adalah pastikan bentuk daun ini kena sama, betul? Ya, betul. Kena sama. Kalau tak nanti dia akan jadi susahlah bila kita nak tinggi, rendah, besar, kecil tak sama. Jadi saiz tu kena seimbang lah. Okey, kemudian Akmal, bila kita dah dapat 5 tadi, cikgu pun dah ada 5, Akmal pun dah ada 5. 1, 2, 3, 4. Sudah. Lagi satu mana? Bukan cikgu, jatuh bawah. Lah. Okey. Pandai pula dia buat magic kat situ Okey, Mal, kita cantumkan saja, Mal. Okey. Mudah je. Cantumkan saja ya. Cantum saja macam ni. Gamnya sebelah ke atau dua belah cikgu? Ambil satu je dulu. Gam satu dulu. Okey. Macam tu, cantumkan. Okey, kita gamkan sebelah sahaja. Okey, sebelah saja. Okey, dia jadi macam ni. 3 sekarang kan? Okey, gam semualah. Ya, jangan gam semua. Tak, maksud saya 5 daun ni. Ya, kita nak cantumkan dia. Amal, tengok cikgu buat. Okey. Okey. Cikgu gam sebelah sini. Yang ni jangan gam lagi. Gam sebelah tu je dulu. Lepas tu cantum macam tu. Cantik je cikgu. Belum siap lagi. Sabar. Macam tu dah cantik dah. Ni nak kena belanja skrim ni. Ni kan tadi. Kan? Okey, lepas tu cantum. Yang gam ni. Nampak tak? Yang ada gam, kita cantumkan. Ya. Cantumkan yang gam-gam tu cikgu Ya. Gam-gam. Masa kita gam satu je. Mana gam-gam lah ni? Bahasa apa saya pakai tu cikgu? Gam-gam. Okey, kejap. Ya Allah, gam pun tak lepas hari ni. Ya Allah, kejap cikgu. Dia melekat cikgu baik-baik. Tak apa. Cantik lah Itu cikgu. namanya proses belajar. Tak ada masalah. Ini sebenarnya kan cikgu, saya perasan apa tahu? Kalau kita buat aktiviti ini di rumah bersama dengan ibu bapa, seronok cikgu. Betul. Sebab tu kata seni ni tadi macam saya kata tadi, seni selain kita boleh komersialkan dia, kita boleh jadikan dia sebagai aktiviti riadah di rumah. Bersama dengan keluarga. Mal, cikgu dah sampai ke batang kaktus yang terakhir lah ni. Okey. Saya baru siap 2 cikgu. Jadi yang terakhir ni cikgu sapukan kedua-dua bahagian. Macam tu. Okey. Ini tampal mana cikgu kalau dah macam ni? Cantum atas ni. Okey. Pastikan dia ni lah kan menghadap arah yang sama. Betul. Okey, baik. Jadi kita cantumkan macam ni. Dah siap. Cikgu punya dah siap. Tapi tak ada duri. Duri dia? Kita gunakan kertas warna yang kedua. Ni dia. Okey, alright. Cikgu, yang ni senang je. Cikgu jalan dulu. Kejap lagi saya kejar cikgu. Okey. Kalau tu berlari tu nanti. Okey, potong kertas warna macam ni. Kita tak guna semua lah. Kita guna sikit je sebenarnya. Okey. Alright. Saya tampal dulu. Tampal je mana cikgu betul Ya, betul. Cantumkan. Cantumkan sini? Betul? Betul. Kenapa dicantumkan semua ni sini patutnya? Boleh buka lah tu? Boleh. Ni belum lekat lagi. Okey, so saya sini. Sini je dulu. Sini betul Betul. Nampak sebab tu saya perlukan cikgu sebenarnya. Satu lagi tak cukup, satu lagi. Satu lagi kita tampal di mana cikgu? Yang tak kena gam tadi. Sekarang ni aku sapu gam pada dua-dua bahagian ni. Okey, dah tampal. Gitu. Okey, ni langkah kita nak buat duri dia Okey. Duri tengok Mal, tengok. Okey. Berhenti sekejap. Okey, mudah je. Potong macam ni je. Kita gunakan garisan lurus. Okey. Macam tu je. 3 segi. 3 segi. Segitiga. Okey, segitiga. Okey, ni bentuk ni rupa. Okey, saya nak tunjuk dekat anda semua macam ni. Macam ni nampak? Nampak tak? Saya pergi ke sini. Dia bentuk 3 segi. Okey, kita nak buat duri dia. Yang ni pun senang je. Alright. Okey, saya pun dah siap dah cikgu saya punya. Alright. Baiklah, ini saya buat seorang-seorang pun boleh lah cikgu. Boleh, tak ada masalah. Nanti bosan-bosan malang sekarang tu buat. Okey, ni dah siap. Penuhkan ruang rumah dengan kaktus. Okey, ni ambil ke saya pakai cikgu punya? Ambil je tak apa. Dalam kelas pun murid-murid biasanya dia kongsi. Kita jadi, nak mereka bekerjasama. Ini saya nak tunjuk kepada anda semua, saya akan tampalkan duri ini dekat ini dia. Duri Duri cikgu. Dia belum jadi duri, dia masih kertas. Kertas Apa, yang akan nanti menjadi jadi duri. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan lah. Ingat dah cakap Masak pula. Pun boleh. Okey. Okey, tak apa. Okey, saya ambil contoh. Macam ni. Saya tambahkan dulu cikgu. Sebenarnya kalau nak menarik lagi kan, kita boleh je buat warna yang berlainan. Tak semestinya kuning, semua kuning. Betul kita boleh gabung warna lain, warna merah ke, warna jingga ke. Okey, kita tambah sama-sama boleh cikgu? Boleh. Okey. Ini contoh je kan. Jadi macam ni je, Mak. Dah satu. Cantum lagi.
Lepas tu, 2. Masukkan lagi. Okey. Gam tu separuh je, jangan gam semua. Betul. Separuh Tidak je. akan melekat. Jadi contohnya macam ni, nampak tak? Wah, cantiknya duri saya. Tajam kan? Ya. Wah, terbaiklah. Ini baru satu. Jadi kita akan siapkan kesemuanya, betul? Betul. Wah, Cikgu Syukri. Ya. Inilah hasilnya selepas kita dah potong-potong tadi. Ya. Kita dah gamkan dan kita tampalkan jadilah pokok kaktus. Mana cikgu punya? Tunjuk Ini sikit. cikgu punya. Nampak? Wah. Lebih kurang ni sebenarnya kita dah cantumkan tadi kertas warna tadi. Dah jadi kaktus 3D. Cantiklah cikgu. Okey, baiklah kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini apa lagi cikgu nak kongsikan kepada anda semua? Nantikan di dalam tahap 2 selepas ini. Cantik cikgu. Kelawan. Kelawan. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Syukri. Okey, Cikgu, sekarang ini apa pula orang kata cara yang kita nak buat ataupun langkah, Cikgu? Okey, langkah yang ketiga kita ambil bahan bercetak. Okey, baik. Bahan bercetak ni. Okey, sudah kita nak potong lah. Okey. Okey, kita potong rapat ikut bahagian garisan tepi dia tu. Okey. Okey, kita keluarkan satu persatu sebab kita nak guna. Tapi bukan guna semualah. Ini contoh saja kita ambil mungkin 1 atau 2 atau 3 kaktus saja. Ini adalah yang mana akan jadi macam ni, betul tak? Kita akan cuba buat macam tu. Mungkin anda semua, saya bagi orang kata gambaran lah. Ya, betul. Kenapa nak kena potong-potong tampal-tampal? Macam ni nampak. Sebab kita nak cantum dia. Kita nak jadikan dia teknik montaj. Sebab ini kita dah buat, kan? Ini dah buat dan sekarang ini kita nak buat yang ini pula. Okey, contoh macam ni, Kita terus, cikgu teruskan. Baik, kita potong-potong, cikgu. Kita potong gambar dulu. Okey, tak kisahlah gambar besar, bersaiz besar maupun kecil. Mana-mana pun boleh. Tapi pastikan temanya adalah betul. Betul, cikgu? Temanya tumbuh-tumbuhan, kaktus lah. Iya. Jadi bila sebut tema, dia mesti menggunakan teknik montaj. Teknik montaj, cikgu. Tapi sebenarnya, cikgu, ikut komposisi. daripada tadi kan kita asyik sebut montaj kan, cikgu? Ya. Sebenarnya apa perbezaan di antara orang kata montaj, mozaik ataupun collage, cikgu? Okey, perbezaannya daripada teknik, proses dan bahan lah. Okey. Okey. Kalau bahan tu sebenarnya mungkin ada bahan yang berlainan kita guna. Tak semestinya sama. Kalau teknik memang jelas lah, memang berbeza lah. Kalau mozaik, mozaik ni dia kita tampal, tapi dia tidak bertindih. Dia tidak bertindih. Okey. Kalau collage dia bertindih. Kalau mozaik dia tak bertindih, dia ada sempadan ruang dekat tengah-tengah tu. Itu yang membezakan antara mozaik dengan collage dan montaj tadi. Montaj dengan collage, montaj dia ada tema. Kita tampal-tampal gambar-gambar tu berkaitan dengan apa? Contohnya berkaitan dengan alam ke, dengan haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, kenderaan ke. Kalau collage ni lebih bebas. Okey. Baik, cikgu. Contoh. Sambil-sambil kita orang kata cikgu bagi info tu kan perbezaannya. Ya. Saya dah pun siap, cikgu, memotong beberapa keping gambar dan inilah hasilnya. Ada 5 di atas tangan saya. Contohnya macam ni, nampak tak? Ada pokok kaktus, ada pokok kaktus yang kecil, yang besar dan sebagainya. Jadi, cikgu pun ada. Cikgu pun ada juga. Okey, cikgu pun dah siap potong. Lepas ni kita nak buat apa, cikgu? Okey, bila kita siap potong ni kita simpan dulu, tak apa. Kita letak setempat. Baik. Okey, kalau kita nak cantum terus atas kertas lukisan ni pun boleh. Tapi cikgu rasa biar dulu. Mana lagi senang sebenarnya? Cikgu rasa biar dulu. Kita nak buat satu lagi teknik, iaitu collage. Collage. Okey, collage. Yang ni lebih menarik, Mal. Kita nak menggunakan kain felt. Ni kain felt. Okey, ini dia kain felt. Okey, ni kain felt ni. Jadi kita guna 2 warna lah. Satu untuk kita buat batang dia, satu untuk kita buat duri dia. Dan saya pasti saya berikan lagi sekali gambaran kain felt ni untuk yang bahagian mana? Di atas ini. Nampak? Inilah betul. dia. Okey, kita mulakan dengan kita melukis dulu. Melukis menggunakan pensel lah di atas kain felt ni. Alright. Jadi kita boleh bentukkan dulu kaktus kita tu macam mana rupa dia. Cikgu lukis je lah dulu. Kamu tengok je lah macam mana kan. Saya pun lukis juga, cikgu.
cikgu Ya. Oh, tiba-tiba idea datang ni cikgu. Okey, contoh cikgu. Dah siap. Ni lukisannya. Mana cikgu? Tengok Akmal punya. Ni cikgu punya. Agak-agak saya je, agak-agak je, tak apa. Okey, agak-agak lah cikgu Okey, sudah. Okey. Dah dapat, kita potong lah. Ikut ni lah. Ikut yang lukisan yang kita buat tadi. Okey. Ni nampak. Okey. Ini kaktus ya, bukan batu karang. Takut orang tanya pula. Betul. Itu kaktus ke batu karang? Kaktus. Okey, jadi kalau dalam laut dia boleh jadi batu karang. Batu karang. Nampak cikgu? Saya cepat ke depan sikit cikgu. Saya potong-potong. Cikgu tunjukkan macam mana nak memotong gunakan gunting. Okey. Peringatan untuk murid-murid, bila nak menggunakan gunting ni kenalah berhati-hati sebab dia objek yang tajam. Betul cikgu. Okey, kalau perlukan bantuan mintalah bantuan daripada orang yang dewasa lah. Mak, ayah ataupun kakak abang lah, macam cikgu kita ke. Okey. Tapi tahun 6 masa tak ada masalah. Mereka dah mahir menggunakan gunting. Betul tu cikgu. Jadi macam tadi kita dah buat lakaran tu kan? Betul cikgu? Betul. Dan kita pun dah siap cikgu. Okey, ini cikgu punya. Okey, cikgu dah sediakan, cikgu dah potong duri dia. Yap. Ni duri dia. Warna hijau juga, tapi warna hijau yang lebih muda lah. Okey, jadi duri dia pun yang tadi itulah kan? Ya, yang betul. Kita buat awal tadi sama macam yang kita buat kertas tadi. Masa kita buat yang kaktus 3D tu. Jadi kita hanya tampalkan saja? Ya, tampalkan saja. Teknik ni sangat-sangat mudah. Ya, okey. Tapi gam kita tak boleh guna gam yang biasa tu. Kita guna gam kuat. Oh, ni kena gam uhu. Okey, gam yang kuat ni. Gam kuat. Dia panggil gam kuat. Gam ohoi nama dia. Ohoi. Okey, tampal saja di mana-mana bahagian. Baik, cikgu. Okey, nak rapat boleh, nak renggang pun boleh. Terpulang pada minat dan cita rasa, ikut kreativiti murid-murid. Okey, cikgu memang suka kalau murid-murid ni dia buat ikut dia punya kreativiti lah. Okey, kita takkan halang. Murid ni kadang-kadang dia punya idea dia lebih gempak lagi daripada cikgu. Saya rasa cikgu nak gunakan warna yang berlainan pun boleh, Man. Tak ada masalah. Betul. Kita bagi nampak dia warna-warni sikit kan? Boleh. Macam ni cikgu dah sediakan 2 kain fat, jadi cikgu guna 2 je lah. Okey. Tapi untuk murid-murid di rumah boleh guna lebih. Tak ada masalah. Yang penting dia kreativiti masing-masing. Sebab saya rasa seni ni dia tiada batasan, betul cikgu? Ya, betul. Dia mengikut kreativiti. Cuma murid-murid ni kita kena pandulah dia. Betul. Takut nanti kan dia buat di luar jangkaan kita pula. Potong gambar yang bukan-bukan pula, bentuk yang pelik-pelik pula. Kita minta kaktus lain pula jadinya. Lain pula jadinya. Jadi guru kena sentiasalah membimbing murid buat perkara yang betul. Ya. Memandangkan kita ada buku teks, jadi kita boleh ikut buku teks saja. Betul. Tak ada masalah. Cikgu, macam ni saya pun boleh gamkan juga di tepi-tepi kan? Betul? Boleh. Tak ada masalah macam ni. Okey, mudah je. Jadi kita ada masa lagi ni. Jom kita buat sambil-sambil tu. Bila kita dah dapat kaktus yang collage ni, jadi kita boleh cantum dengan kaktus 3D tadi. Yang ni dan juga gambar-gambar yang kita dah siap potong tu. Okey, cantik cikgu. Saya dah boleh orang kata bayangkan dah macam mana hasil dia cikgu. Dan ini pertama kali saya buat benda ni cikgu. Terima kasih cikgu. Apa nanti balik. Anak dah besar belum? Anak. Dia tak pasal family kita pula. Dah lah, mana tahu boleh buat aktiviti dengan anak. Okey. Kan? Betul cikgu. Okey, jadi cikgu dah kat mana tu? Cikgu dah nak siap. Okey, dah siap. Baik, alhamdulillah. Alright. Okey, langkah yang berikutnya kita tengok pada langkah keempat. Iaitu? Kita dah siap. Langkah keempat ni kita dah tampal. Kita pergi pada langkah yang kelima. Okey, yang ni lebih mencabar. Yang ni menggunakan kata apa? Kreativiti kita lah, kemahiran untuk melukis, melakar dan melukis. Okey, kita nak gunakan kertas lukisan yang biasalah. Okey, dan juga pensel, sebatang pensel. Kalau perlu pemadam, kita gunalah pemadam. Murid-murid ni biasa dia melukis kali pertama tak jadi. Lukis lagi sekali, baru jadi. Faham? Okey, baik cikgu. Cikgu terus, cikgu nak melukis. Akmal boleh tengok cikgu melukis, kalau tak pun Akmal ikut je. Cikgu buat. Boleh cikgu. Nak kaktus yang memanjang ke atas ke, yang bulat ke, terpulang. Serang-serang elok orang kata. Sedang-sedang cantik elok. Okey. Saya pun boleh lukis juga cikgu. Saya nak buat yang macam dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah lah cikgu. Cikgu buat yang bulat lah. Okey. Suka bulat. Saya buat dekat sini. Lakaran tu tak semestinya cantik, tak perlu cantik pun sebenarnya. Sebab ini pun orang kata lakaran kan. Nama pun lakaran, melakar, tak semestinya cantik. Okey. Langkah berikutnya Kamal, gunakan pensel warna. Pensel warna? Ya. Untuk apa tu cikgu? Untuk kita mewarna.
Okey? Okey. Untuk murid-murid rumah, kalau tak ada pensel warna, kita boleh guna oil pastel. Cikgu, kalau krayon boleh pakai? Krayon pun boleh. Boleh, Sebab krayon, oil pastel, magic pen, pen penanda tu semua dalam kategori media kering. Sesuai untuk kita hasilkan lukisan. Ini dia. Wow, cepat dia. Pantas. Cikgu baru tak siap lagi. Inilah karat dan kita akan warnakan di dalam pokok kaktus ini. Betul, cikgu? Betul. Okey, dah siap. Yang ini. Ambil pensel warna. Ini pensel warna. Okey. Kaktus warna biru. Okey. Wow, Maksud saya hijau, warna cikgu. biru. Satu kejutan budaya ni. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Kita nak buat warna merah ke warna biru tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tapi biarlah logik sikit, cikgu. Nampak kan? logik sikit lah. Janganlah nipu sangat. Jadi saya akan mewarna cikgu. Okey. Cikgu gunakan pensel warna juga senang. Sebab pensel warna ni yang paling mudah. Yang kata kebanyakan murid memang ada pensel warna. Kebanyakannya. Cikgu. Tapi kalau sebut krayon, oil pastel ni tak semua murid ada man. Sebab kita kena faham lah kadang-kadang murid kita ni bukanlah semuanya berkemampuan. Faham, betul tu sebab, cikgu. Kebanyakan sekolah ni bukan letak di bandar kan. Ada sekolah yang di kampung-kampung, di felda-felda, ada yang di pedalaman Sabah Sarawak. Betul tu. Jadi kita kena ambil kira semua tu. Okey, sekarang kita mewarna. Okey, jadi saya warnakan. Macam kat exam pula tengok kan. Ya, nak tiru. Jangan tiru, cikgu. Ini saya pakai teknik ombre, cikgu. Ombre. Saya gunakan teknik ombre. Jadi contohnya tapi macam ni lah. Cikgu lain. Cikgu ada kuasa. Apa dia? Kuasa Kuasa apa, cikgu? Kuasa agak-agak. Cikgu agak-agak tu ni. Mewarna dengan kuasa agak-agak. Ya, cikgu. Agak-agak cantik jadi. Okey lah tu. Okey lah tu, cikgu. Mesti pertama kali dengar ni kuasa cikgu. Apa kau buat? Ya, cikgu. Sambil-sambil tu, cikgu. Silakan, cikgu. Ya. Okey. Ya. Jadi warna ni pun dia ada tekniknya juga, betul kan, cikgu? Betul. Ya. Okey. Baik, cikgu. Ya. Jadi cikgu dah siap ke? Belum, cikgu. Sedang ini kita tunjuk je lah. Okay? Boleh ke, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Dia macam cikgu kata tadi, tak semestinya cantik. Betul. Yang paling penting kita faham apa yang kita buat. Dan kita tahu. Baik, saya dah siap dah, cikgu, sebenarnya. Sejujurnya saya dah siap, cikgu. Okey, saya dah siap. Saya tambah je sikit color-color dia. Okey, bagi nampak. Okey dah. Okey, mana, cikgu? Sorry. Okey. Alright, saya ni pun dah, cikgu. Saya Saya lagi sikit, cikgu. Okey, lepas tu. Semangat. Okey, duri tu mungkin kita boleh pekatkan lagi ya. Ni cikgu. Okey. Nak cantik mungkin boleh tambah kuning-kuning sikit. Tak ada masalah. Contoh macam ni kan. Okey. Cikgu, ni dah kita dah cikgu conteng-conteng begini sebab kita nak potong bahagian tu tepi tu nanti. Itu salah satu teknik juga. Ya, betul. Ya. Okey, kita dah siap. Lepas tu kita nak buat apa? Potong, cikgu. Ya, potong. Ambil gunting. Okey. Kita potong sajalah. Kita potong sekarang potong. Okey, saya potong, cikgu. Saya potong. Dan hasilnya adalah, ini mesti memukau ni, cikgu. Okey, dah siap. Okey. Nak bagi nampak lebih menarik, tertarik. Okey, bahagian duri tu mungkin kita boleh pekatkan, Man. Boleh, cikgu. Gunakan magic pen ke ataupun pen penanda pun boleh. Okey. Okey, saya dah siap potong. Dan saya akan, tadi cikgu cakap kita nak pekatkan bahagian duri dia tu. Okey, boleh, cikgu. Okey, kita contoh macam itulah. Okey, seterusnya kita dah dapat bahan-bahan dia. Betul. Lukisan dah ada, collage dah ada, gambar-gambar untuk buat montaj pun dah ada. Betul. Sekarang langkah terakhir kita nak tampal pada pasu tadi. Yang mula-mula ingat tak? Ingat, cikgu. Yang kita ada buat mula-mula tadi kan, cikgu? Okey. Ambil gambar pasu tu. Okey. Ni. Okey, pasu ni. Kita tampal. Dan kita tampalkan ke semuanya. Ya, tampalkan semuanya. Okey. Kita mulakan dengan kain felt dulu. Alright. Gunakan gam kuat. Ya. Baik. Saya akan tampalkan, cikgu. Sapu gam. Okey, sapu gam semua. Gam ni tak nak keluar lah, Man. Merajuk apa? Yang mana, cikgu? Yang kecil ni lah. Inilah orang kata kerjasama tu cukup penting apabila kita buat kerja-kerja macam ni. Nah, cikgu, saya berikan kepada cikgu. Wow. Terima kasih. Kejap, saya nak pakai apa pula kalau saya nak bagi cikgu? Tak payah, ambil balik. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Saya pun dah tampalkan semua. Tampalkan semua. Okey, cikgu dah tampal ini. Okey. Okey, satu dah siap. Okey. Kemudian kita ambil yang ni pula.
Yang okey. 3D ni tadi. 3D yang tadi. Ni sebab dia kertas, kita guna gam glue stick yang biasa tu lah. Betul. Gam kertas biasa. Okey. Sapu je. Okey. Alright. Baik, saya akan tampalkan juga. Ui. Letak di sini. Jadi inilah masanya ya. Kalau inilah masanya yang mana kita akan tampalkan ke semua teknik yang kita dah lakukan tadi. Betul. Ada teknik tadi kita ada gunting, Gunting, ada melukis, ada kita juga buat apa tu cikgu? Collage pun. Montaj. Okey. Ini gambar-gambar dah tersedia, tampal sahaja. Tampal sahajalah. Okey. Nak tengok hasil dia macam mana cikgu Ya. Bukanlah kita nak tanya siapa yang paling cantik ke tak. Sebab ini dua-dua memang akan cantik punya. Inilah. Dua-dua hasil je cikgu Ya, betul. Okey, let's go. Okey, gambar terakhir ni cikgu. Gambar terakhir dan siap, saya siap akan tampalkan dekat sini cikgu. Ui, cantik ya. Wah, saya tunjukkan cikgu hasil dia cikgu. Baik. Okey, ini yang cikgu punya. Itu cikgu punya. Ya. Wah, okey, tengok sikit cikgu punya. Cantik tak? Okey. Cikgu, lepas tu buat apa cikgu? Okey, langkah seterusnya dah masuk langkah yang terakhir lah Okey. Okey, sekarang ni kita punya karya ni dah siap. Baik. Tapi untuk lebih menarik, kita boleh tampalkan dia di atas objek yang lain, bahan yang lain. Contohnya kita ambil macam kad ucapan ke, ataupun buku nota ke. Tujuannya apa? Untuk kita menggabungkan bidang. Yang ni bidang menggambar. Sekarang kita nak pergi pada bidang membentuk dan membuat binaan. Jadi kita kena potonglah ikut. Okey, kita potong ikut garisan tepi ni. Ikut rupa yang dah dapat ni. Boleh cikgu. Okey, kita potong sama-sama cikgu. Potonglah sama-sama. Okey, kita potong. Agak-agak je lah, bagi ruang sikit bahagian tepi tu pun tak apa. Pun boleh cikgu boleh. Okey, kita potong. Potong atas dulu. Kalau boleh potong tu, biarlah kemas. Ya. Cikgu, itu pesanan. Ya, pesanan. Pesanan, ya. Okey, baik cikgu. Saya pun potong. Senang sikit. Okey. Jadi saya pun potong-potong sini sikit. Bagi nampak kemas. Lagi sikit. Okey, Siap. Nampak ada kuasa juga ni, laju buat kerja. Saya ada kebolehan yang ada ni kita pakai cikgu. Ya, betul. Nampak? Jadi inilah hasil dia. Betul tu. Okey, nampak tak? Kita dah pakai dah macam-macam teknik tadi kan. Cantik juga. Dan tadi cikgu ada sebutkan kita akan tampalkan di buku nota. Boleh cikgu kan? Di mana lagi? Saya buku nota, kita boleh tampal di kad ucapan. Di kad ucapan. Kad ucapan ataupun di kalender. Okey, ataupun kita boleh buat hiasan dinding. Dia banyak ikut kreativiti lah, ikut cita rasa kita. Cikgu, inilah saya punya diary cikgu. Cantik kan? Mentang-mentang lah tema kita hari ni kaktus. Kebetulan cikgu. Ini. Jadi bila kita dah ada buku nota seperti ini, murid-murid, kita boleh ambil gambar yang kita dah potong tadi. Kita dan kita akan tampalkan seperti ini. Dan siaplah kita punya karya kita. Okey, saya nak tampalkan dulu. Boleh cikgu? Boleh, teruskan. Cikgu sedang menggunting ni, buat kemasan sikit. Alright. Ni saya letakkan gam di seluruh gambar ini. Okey, tampal. Cikgu pun dah tak banyaklah sikit lagi. Okey. Wah. Menarik cikgu. Nampak teruja di situ Teruja di situ. Tak, kita buat semua bersungguh-sungguh cikgu. Betul. Memanglah itu yang perlu sepatutnya. Okey, baik. Jadi saya pun dah siap gam. Dah akan tampalkan di muka depan ni. Saya punya buku nota. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, tampal kuat-kuat. Semangat ni. Punya kuat tampal Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah karya Akmal Nazri. Kalau Akmal memilih buku nota, cikgu memilih kad ucapan macam ni. Dia sebenarnya karya lukisan, karya percikan, rejisan dan percikan ni. Tapi bukan, ini tiupan. Silap, maafkan cikgu. Ini tiupan. Tiupan warna. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai kad ucapan. Kita lipat, kita ambil hasil karya yang kita buat tadi, kita tampal saja.
Mudah. Macam mana tadi buat? Gam. Macam mana? Gam. Lepas tu ketuk. Lepas tu kita tampal dulu cikgu. Tampal Okey. Bagus ni. Jangan pakai banyak cikgu. Habis saya punya gam nanti. Tak apa, kita beli lagi. Okey. Dan tampalkan dekat. Tampal kat sini. Okey. Baik-baik ada gunting kat bawah cikgu. Okey. Alright. Menarik. Yes. Okey. Kuat sikit cikgu ketuk dia. Macam mana tadi? Gaya tu yang penting. Okey. Kita tunjukkan. Inilah hasilnya cikgu. Betul. Mungkin kat bahagian bawah ni cikgu boleh buat kata-kata kan. Semoga berjaya ke, selamat maju jaya ke. Betul juga. Jadi kita boleh bagi pada kawan kita ke, siapa-siapalah. Okey? Maka siaplah karya kita. Mudah kan? Ya, saya pasti murid-murid kat rumah pun berikan tepukan kepada kita cikgu. Ya. Okey, jadi ni macam mana cikgu saya punya hasilnya? Memandangkan tadi ada sedikit tunjuk cara pembetulan untuk cikgu kan. Cikgu rasa terharu lah Akmal sangat hebat belajar pada hari ini. Jadi kalau ni cikgu nak bagi penilaian kalau ada bintang yang berbentuk kaktus, cikgu nak bagi 5 bintang kaktus untuk Akmal. Terima kasih cikgu. Kan? Sangat menarik. Jadi sempurna. Hebat tu, bagus. Okey, terima kasih banyak cikgu. Sama-sama. Dan kita nak berhenti sekali lagi, boleh cikgu? Boleh. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Wah, not bad Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Syukri, saya sebenarnya daripada tadi melihat saja karya-karya yang ada dekat depan mata kita ni, cikgu. Sebenarnya hasil daripada siapa, Cikgu Syukri? Okey, untuk pengetahuan Akmal, cikgu datangkan khas ni, karya-karya murid-murid cikgu. Serius lah cikgu? Kat situ ada nama-nama mereka lah yang cikgu letak. Sebagai tanda penghargaan hasil usaha mereka di sekolah, cikgu bawa masuk ke studio Didik TV pada hari ini. Jadi murid-murid di rumah bolehlah tengok karya mereka ada di sini. Ini dihasilkan oleh murid murid tahun 6. Ini cikgu proaktif, Bayangkan ini baru tahun 6 kan? Tahun 6. Agaknya kalau mereka ni boleh berjaya menghasilkan karya begini, bayangkan pada masa depan apakah yang akan mereka lakukan lagi. Masya Allah. Mungkin lebih kreatif lagi. Mungkin lebih hebat lagi. Nampak cantik. Cikgu, dan saya nak tanya jugalah kan dari segi bahasa seni visual, hasil karya yang kita dah buat kali ini. Sebenarnya apa dia cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan. Contoh kalau kita tengok ni, cikgu ada contoh yang lebih kecil. Menggunakan gambar yang lain pula. Baik. Kebetulan memang cikgu ada bawa. Okey, kalau kita tengok sini, contoh-contoh karya ni, bahasa seni visual terkandung ni yang paling jelas sekali kita boleh lihat jalinan sebenarnya dengan warna. Okey. Sebab tu kita kata bila kita pegang tadi dia ada macam tajam, berduri. Okey, ini jalinan sentuh. Kalau begini jalinan sentuh. Kita boleh rasa permukaan tu kasar, berbulu. Okey, kemudian dari segi penggunaan warna. Kamu tengok kan, ada warna panas, ada warna sejuk, ada kumpulan warna asas. Ada merah, ada kuning, ada biru. Jadi kita boleh terangkan macam cikgu di sekolah, cikgu boleh terangkan kepada murid-murid penggunaan warna tadi. Okey, murid disebutkan ni warna apa? Warna asas yang pertama cikgu. Warna biru, warna merah, warna kuning. Kemudian kita gabungkan warna sekunder. Kita ada hijau dekat situ. Kemudian kita ada jingga sedikit. Jadi secara tak langsung sambil murid berkarya, murid akan belajar bahasa seni visual tadi. Kemudian ada kesatuan. Kesatuan dari segi penggunaan kaktus-kaktus ni yang pelbagai. Ada yang tinggi, ada yang bulat, ada yang banyak, ada yang berbunga. Dan kat situ wujudnya satu lagi bahasa seni, harmoni tadi. Bila kita tengok ni kita nampak damai, nampak tenang kan macam ni. Okey. Dan ada satu lagi bahasa seni visual, kontra. Kontra tu apa? Okey, kontra ni sifatnya berlawanan, yang bertentangan. Contohnya warna hijau dengan warna merah. Merah ataupun merah jambu ni kan. Dia kemudian kuning dengan biru. Jadi warna-warna tu menghasilkan satu kesan kontra.
Bila kita tengok murid dapat buat perbezaan, perbandingan warna dan juga bentuk. Kalau di sini kita dapat lihat bentuk lebih kepada bentuk ilusi. Okey. Bentuk ilusi maksudnya kita pegang, kita rasa rata je. Tapi di sini kita dapat lihat jalinan tadilah. Berbanding dengan kaktus yang ini. Okey. Yang ni bentuk konkret. Maksudnya kita boleh pegang, kita boleh rasa dan kita boleh lihat daripada pelbagai sudut. Mungkin daripada atas, daripada tepi, daripada bawah. Kalau yang ini bentuk ilusi, kita boleh tengok bahagian depan saja. Maksudnya kalau tengok atas pun tak ada apa kan, belakang lagi lah. Jadi kalau yang ni kita boleh pusing 360 darjah. Itu bezanya. Jelas Akmal sedikit perkongsian daripada cikgu tentang bahasa seni visual. Kalau cikgu nak cerita satu-satu, sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya garisan, kita ada guna garisan kan. Masa kita melakar tadi, ingat tak? Masa kita melakar mula-mula tadi, kita gunakan garisan lurus, garisan melengkung. Kemudian kita buat kaktus ni, kalau Akmal perasan, kita gunakan garisan silang pangkah. Pada duri-duri itu. Oh ya. Okey. Jadi itulah yang dapat cikgu kata apa, kongsikan bersama dengan Akmal dan juga murid-murid di rumah. Mengenai bahasa seni visual yang terkandung dalam karya yang kita lakukan. Ya, betul. Bertajuk Kaktus Khatulistiwa. Sebab itulah kalau saya perasan juga kan, hasil-hasil karya daripada adik-adik kita ni, nampak tak ada yang nampak semuanya berlain cikgu. Ya, betul. Kan yang nampak sejuk sikit, nampak yang panas sikit, bergantung kepada dia punya latar belakangnya. Ya, ada yang menggunakan warna merah dan juga ada menggunakan warna putih. Ya, betul. Terbaiklah cikgu. Okey cikgu, mungkin dari segi rumusan, apa yang cikgu boleh sampaikan secara ringkas dan padat kepada murid-murid di luar sana. Silakan. Okey, sebagai rumusan ni cikgu berharap murid-murid di rumah dapat menjalankan aktiviti ni dalam keadaan selamat dan terkawal. Okey, gunakan segala kreativiti yang anak-anak ada, bahan-bahan yang ada di rumah. Kalau boleh gunakan bahan-bahan terpakai. Bahan-bahan terbuang tu kita boleh kita semula untuk kita hasilkan karya seni yang sebegini. Jangan buang, jangan membazir. Kita boleh manfaatkan. Dan hasil tu nanti boleh kita komersialkan. Mungkin kita boleh jual dan sebagainya. Betul. Dah tak payah beli, orang kata belikan ucapan. Buat je macam ni. Betul. Dia lebih jimat. Okey. Okey, dari segi prestasi anak murid cikgu yang disayangi dan juga apa lagi cikgu dan semua Didi lah. Macam mana cikgu ya? Kalau cikgu tengok pada hasilnya daripada mula Akmal hasilkan karya tadi daripada melukis, memotong, mencantum, menampal, melakar, mewarna, sampailah dah siap tampal atas buku nota yang cantik tu, cikgu dapat beri, kalau katalah ada bintangnya, cikgu dapat bagi 5 bintang dekat Akmal. Maksud cikgu 500? Cemerlang. Ya, alhamdulillah. Sebab capai, objektifnya tercapai, dapat menghasilkan karya seni Kaktus Khatulistiwa. Terbaiklah dan terima kasih banyak kepada cikgu juga. Dan saya pasti guru-guru maupun murid di luar sana kalau ingin membuat bahan rujukan tu dekat mana ya Cikgu Syukri? Boleh pergi pada portal Sumberku yang disediakan oleh KPM. Baik, terima kasih banyak Cikgu Syukri di atas perkongsian ilmu tersebut dan juga tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita kan, Cikgu Ilda. Baik, kepada anda semua, kita akan jumpa lagi di slot seterusnya. Saya Akmal Nazri, ini dia. Saya Cikgu Syukri Hassan. Iya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu.